Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Jangan Tegur Studio. Pada episod kali ini, aku akan menceritakan kisah misteri di sebalik lagu yang pernah kita dengar. Kalau anda sudah bersedia, jom kita dengarkan. When we come to see the teddy bear here to play, if you don't play with us, then we will kill you. Mommy? Mommy? Sebelum aku menceritakan kisah misteri yang aku terima melalui email Jangan Tegur Studio, aku akan ceritakan terlebih dahulu kisah di sebalik pembikinan lagu yang aku akan ceritakan nanti. Sebuah band Indonesia yang terkenal pada suatu ketika dahulu, iaitu band Sheila on 7. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar perut. Seberapa pantaskah kau untuk bertunggu? Cukup pindahkan dirimu untuk selalu ku nantikan. Bila kita sebut pasal Sheila on 7, kita pasti akan teringat akan lagu-lagu yang begitu famous pada ketika dahulu, seperti Melompat Lebih Tinggi, Seberapa Pantas, Berhenti Berharap dan lagu Sofia. Tetapi antara lagu-lagu yang aku sebutkan tadi, terdapat satu lagu yang begitu misteri kerana terdapat kisah di sebalik pembikinan lagu tersebut. Mungkin ada di antara korang yang tahu dan mungkin ada yang tidak. Lagu yang aku masukkan tadi adalah lagu Sofia. Hey Sofia, malam ini ku takkan datang, mencoba untuk berpaling sayang. Lagu Sofia sebenarnya menceritakan kisah sebenar seorang peminat setia Sheila on 7 yang meninggal dunia ketika dalam perjalanan untuk menghadiri konsert band tersebut. Tersudut menunggu mati, aku tak percaya lagi. Kisahnya bermula apabila salah seorang ahli kumpulan Sheila on 7 iaitu Eros telah menerima satu panggilan di rumahnya dan orang yang menelefonnya itu menggelarkan dirinya Sofia. Oleh sebab itu, lagu Sofia telah ditulis dan ditujukan buat peminat setia itu. Baru-baru ini aku ada terima satu email daripada pendengar Jangan Tegur Studio, di mana email ini dihantarkan oleh Ayu. Ayu ni dia ada plan dengan keluarganya untuk bercuti di salah sebuah resort di Melaka. Pada hari kejadian, selepas waktu bekerja, Ayu terus pulang ke rumah untuk menyiapkan pakaiannya untuk bercuti. Dan ketika sampai di rumah, Mak Ayu ni mendapati muka Ayu ni agak lesu lah, sebabkan kepenatan. Dan Mak Ayu ni menegur Ayu supaya tidur dahulu sebelum memulakan perjalanan. Ayu yang sambil tersenyum berkata kepada ibunya, "Tak apalah ibu, kejap lagi Ayu basuh muka, hilanglah mengantuk ni." Selepas habis berkemas dan makan malam, dan jam pada ketika itu menunjukkan pukul 9.30 malam, Ayu dan keluarganya memulakan perjalanan dari Shah Alam menuju ke Melaka. Ayu yang memandu ditemani oleh ibunya di sebelah kiri dan dua orang adiknya di tempat duduk belakang. Selepas 2 jam perjalanan, Ayu mendapati kereta di hadapan mula bergerak perlahan. Dan Ayu melihat dan dia ceklah sistem navigasi Waze dia, dan dia mendapati ada kemalangan di hadapan. In 0.1 mile, accident reported ahead. Disebabkan Ayu ni dia nak sampai cepat di resort tu, so ialah sebab dah malam mengantuk, dia terus exit melalui tol
pedas linggi. Ayu memilih untuk melalui jalan dalam kerana dia nak elakkan daripada jalan jam tu. Sedang dia memandu seorang diri, ialah semua ahli keluarganya dah tidur kan. Tiba-tiba mak dia yang tengah tidur, dia terbangun dan bertanya kepada Ayu, "Ayu, kita dah kat mana ni?" "Mak, Ayu ikut jalan dalam. Sebab tadi jalan jam mak, ada kemalangan. Malaslah Ayu nak tempuh jalan jam waktu tu macam ni. Kan nanti pukul berapa kita sampai?" "Tak apa, mak tidur dulu. Nanti dah sampai, Ayu kejut ya." "Yelah Ayu, tapi hati-hati bawa jalan dalam ni. Takut ada haiwan melintas ke, dah malam ni." Ya mak, tak apa, mak tidur dulu." Mak Ayu ni dia sambung tidur. Dan ketika dia sedang memandu, dia mendapati jalan di situ agak gelap gelita kerana tiada lampu jalan. Hanya ada beberapa buah rumah kampung, tetapi itu pun jarak yang agak jauh lah. Dan untuk menghilangkan rasa kesunyian, Ayu memasang CD lagu yang ada di dalam keretanya lah. Sofia, malam ini ku takkan datang. Ui, best lagu ni. Sedang dia memandu, tiba-tiba lagu yang dipasangkan itu menjadi tersekat-sekat seakan-akan tiada siaran. Ayu cuba tenangkan diri walaupun dia tahu keadaan pelik sedang berlaku. Yelah, lagu yang dimainkan itu adalah daripada CD, bukannya radio. Jadi mana mungkin lagu itu boleh tiada siaran. Ayu dia keluarkan balik CD tu, dan dia lap sekejap dan dipasang semula dan dimainkan. Tiba-tiba dalam beberapa minit kemudian, dia mendengar seperti ada suara yang turut menyanyikan lagu Sofia dari arah tempat duduk belakang. Dia terus betulkan cermin CC tu, dia melihat ke arah belakang, tetapi dia mendapati adik-adiknya sedang tidur. Jadi dia tak tahu suara itu datang daripada mana sebenarnya. Dia ternampak ada sebuah perhentian bas di hadapan dan terus memberi signal untuk berhenti di kawasan berkenaan. Dia cepat-cepat mengeluarkan CD tu dan dia terus memasangkan CD ayat Al-Quran yang terdapat di dalam keretanya. Ayu menundukkan kepalanya seketika untuk beristighfar. Dan dalam beberapa minit kemudian, semasa Ayu mengangkatkan kepalanya untuk sambung semula memandu, dia ternampak seperti ada susuk seorang lelaki tua yang berkopiah serta bajunya yang agak lusuh duduk sambil memandang ke arahnya. Ayu ni terkejut dan berkata, "Tadi mana ada sesiapa dekat perhentian bas ni?" Ayu ni dimula cek di kawasan sekitaran kawasan tu lah, dan dia terkejut apabila dia baru sedar bahawa belakang perhentian bas itu adalah kawasan tanah perkuburan Islam. Ayu terus memberi signal ke kanan dan terus keluar daripada kawasan berkenaan dan berharap agar cepat dapat keluar daripada kampung berkenaan. Dalam email tu bahawa dia agak menyesal kerana melalui jalan kampung itu pada waktu tengah malam. Bila kita sebut pasal lagu Cindai, aku pasti korang mesti pernah dengar. Sebab lagu Cindai ni begitu popular sejak tahun 1998 sehingga hari ini. Ialah, lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Cindailah mana tidak berkias, jalannya lalu rentak beribu. Banyak spekulasi berkenaan lagu ini kerana lagu Cindai itu tersendiri membawa banyak maksud. Menurut penulis lagu ini, Cindai membawa maksud kain sutera yang berbentuk ular sawa. Tetapi jika merujuk kepada Minangkabau, Cindai bermaksud Pontianak. Kisah ini berlaku pada 10 tahun lepas dan mungkin tidak dapat dilupakan sehingga hari ini. Izzat ataupun dikenali sebagai Bob oleh rakan-rakannya kerana mempunyai bentuk badan yang agak besar. Bob ni, dia suka menyanyi. Ya, biasalah, orang yang berbadan besar ni mempunyai suara yang agak sedap dan merdu. Kejadian misteri berlaku pada suatu hari ini di sekolah, di mana pada ketika itu Bob mengajak rakan kelasnya Rizal untuk ke tandas. Biasalah budak lelaki kalau ke tandas mesti 2 orang sebab untuk berborak. Dan ketika Bob memasuki salah satu tandasnya itu, sedang membuat hajat, tiba-tiba Bob ni
tidak semena dia menyanyikan lagu Cindai. Cindailah mana tidak berkias. Sedang Bob menyanyi, tiba-tiba Rizal terus menyampuk. Weh, sedap tu suara kau, Bob. Tahun ni tak ada pertandingan ke, Bob? Itulah aku tunggu juga. Bila lah ada kantin kan? Dah lama ni aku tak masuk pertandingan. Bob ni, di sekolahnya dia begitu famous kerana kalau ada pertandingan menyanyi, dia mesti menang. Lepas habis berbual, Bob ni dia terus sambung semula menyanyi. Cindailah mana. Ketika dia sedang menyanyi tu, tiba-tiba dia terdengar ada suara menyahut. Cindai di sini. Bob ni dia tak perasan dan dia terus tergelak. Oi, Rizal, kau ni kacau lah. Aku tengah menyanyi ni. Aduh, kau ni. Rizal ni yang berada di depan sinki di tandas tu, dia tersentak. Sebab dia sedar sebenarnya suara yang Bob dengar tu bukanlah suara dia. Dia memandang di hujung tandas tu dan dia mendapati terdapat satu pintu tandas yang tertutup. Bob. Oh, Bob. Lama lagi ke, Bob? Weh, kejap. Tengah pakai seluar ni. Kau ni kenapa? Kabut sangat ni. Kejap. Selepas Bob keluar daripada tandas, Rizal ni dia terus pandang tepat ke arah mata Bob, seperti memberi isyarat suruh Bob memandang di salah satu tandas yang tertutup di hujung tu. Bob! Bob ni seakan tak faham. Dan dia kata, pahal kau ni? Pahal? Rizal memberitahu kepada Bob. Bob, sebenarnya aku nak beritahu kau ni. Suara yang kau dengar tadi tu sebenarnya bukan suara aku. Kau ni, kau tak payah bohong aku lah. Itu suara siapa? Hantu. Kau tak payah mengarut lah siang-siang macam ni ada hantu. Sumpah, Bob, tadi tu bukan suara aku, Bob. Bob dia tersentak kejap. Sebab bila dia ingat balik, suara yang dia dengar tadi tu agak halus. Dan dia mula sedar yang suara yang dia dengar itu bukanlah suara Rizal. Rizal memandang sekali lagi mata Bob, seperti ingin memberi isyarat kepada Bob suruh memandang tandas di ujung tu. Bob terus memandang tandas berkenaan. Dan mereka berdua mendengar seperti ada suara orang mendengus. Mereka berdua terkejut dan terus keluar daripada tandas berkenaan. Lagu Ulit Mayang atau Puteri Tujuh yang berasal daripada Terengganu. Puteri tujuh berbaju serang, puteri tujuh bersanggut sendeng, puteri tujuh bersubang gading, puteri tujuh berselendang kuning, mayang di umbang. Pada ketika dahulu, ada cerita pernah mengisahkan di mana para nelayan akan menyanyikan lagu Ulit Mayang ini sebelum mereka turun ke laut. Dipercayai lagu ini untuk memberi semangat laut dan supaya mereka dilindungi ketika berada di tengah laut. Kalau korang nak tahu kisah lebih lanjut berkenaan lagu ini, korang boleh membuat carian di sumber-sumber di internet. Kisah misteri ini diceritakan oleh Atikah, di mana pada ketika itu dia masih lagi bersekolah. Dan Atikah ni diminta oleh kakak dia untuk melihat kakaknya membuat latihan di rumah lah. Kakak dia pada malam kejadian, kakak dia memakai set to set seperti seorang puteri dan memasang lagu Puteri Tujuh untuk membuat latihan. Ini merupakan kali pertama Atikah mendengar lagu Puteri Tujuh dan dia sudah mula suka dengan lagu ni kerana mungkin rentaknya yang agak sedap dan merdu. Selepas melihat latihan yang dibuat oleh kakaknya, Atikah terus membuat carian di internet lagu Puteri Tujuh dan dia menyimpan lagu tu di dalam telefonnya. Dan pada satu hari, ketika waktu maghrib, ketika Atikah sedang mandi dan bersiap sedia untuk solat maghrib, Atikah ketika dalam tandas, dia menyanyikan lagu Puteri Tujuh ni. Ketika sedang menyanyi, tiba-tiba ibu dia yang berada di dapur menegur Atikah supaya tidak menyanyi ketika waktu maghrib di dalam tandas. Atikah difahamlah dan dia terus berhenti dia penyanyi. Dan pada waktu malam, seperti biasa, sebelum tidur Atikah akan memasang
earphone di telinganya dan akan memasang lagu Puteri Tujuh ni sehingga dia tidur. Dan nak dijadikan cerita, pada malam berkenaan ketika Atikah sedang memasang lagu Puteri Tujuh di telefonnya, dia baring dan sedang dia cuba untuk melelapkan matanya. Hampir 1 jam dia tidak berjaya untuk tidur, dan dia rasa keadaan dalam bilik dia tu agak panas pada malam itu. Dia cuba tidur, tak berjaya. Dan ketika sedang dia mendengar lagu Puteri Tujuh tu, tiba-tiba dia mendapati suara penyanyi di dalam lagu tu berubah menjadi sesuatu yang agak menyeramkan. Lagunya tu menjadi agak perlahan tempo dia, dan suara penyanyi tu bertukar menjadi agak garau. Puteri dua berbaju Atikah terus cabut earphone dari telinganya dan terus mematikan lagu tu di telefonnya. Atikah cuba tidur pada malam berkenaan, dan Atikah beritahu dia terjaga daripada tidurnya pada pukul 3 pagi, dan pada ketika itu dia tidak dapat membukakan matanya sepenuhnya lah. Dia hanya dapat buka separuh mata, dan dia melihat di sudut hujung biliknya, di pintu, dia ternampak seperti ada satu susuk tubuh seorang perempuan sedang berdiri menundukkan kepala. Dia cuba melihat, dia ingatkan itu adalah kakak dia dan memanggillah, "Kak! Oh kak! Kakak! Kakak buat apa?" Perempuan itu tidak menyahut dan terus menundukkan kepalanya ke bawah. Atikah ni dia menjadi takut. Dia terus memanggil kakak dia, "Kakak! Kakak kenapa? Kakak!" Lepas tu perempuan tu dia terus mengangkatkan kepalanya memandang ke Atikah sambil dia gelak. Mayang di Okey, ini 3 kisah misteri di sebalik lagu yang pernah kita dengar sebelum ini. Kalau korang rasakan video pada kali ini best dan seram, korang boleh tekan button like. Dan sekiranya korang nakkan lagi cerita-cerita seram, korang boleh tekan button subscribe. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang di dalam channel Jangan Tegur Studio.